Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Saya Nik Nazmi Nik Ahmad, Ahli Parlimen Setiawangsa, dan sebagaimana rakyat Malaysia yang lain, saya juga duduk di rumah untuk kita sama-sama berhadapan dengan wabak COVID yang melanda bukan sahaja negara kita tetapi melanda seluruh dunia. 2 hari lepas, kalau tak silap saya ada buat satu sesi live di di Instagram dan membincangkan soal COVID ini secara menyeluruh. Tetapi hari ini saya akan fokus kepada soal ekonomi untuk sesi Facebook Live, dan sebab bagi saya ada 2 cabaran besar bila kita bercakap soal COVID. Yang paling pertama dan paling besar tentulah soal kesihatan, soal nyawa semua manusia yang ada di dunia. Sekarang hampir semua negara sudah menerima bahana daripada COVID-19. Dalam usaha untuk kita menangani COVID-19, maka mau tidak mau kita perlu juga mengadakan beberapa langkah, termasuk duduk di rumah. Okay, dan bila kita melaksanakan langkah ini dalam usaha kita untuk merendahkan atau melenturkan curve ataupun lengkung pandemik COVID, bilangan kes, bilangan kematian, ia juga akan menimbulkan kesan yang sangat besar kepada ekonomi. Bukan semua orang boleh #WFH ataupun work from home. Ramai orang, saya terima misalnya daripada kawasan saya, Parlimen Setiawangsa, di tengah-tengah Kuala Lumpur, aduan daripada pemandu teksi di Desa Rejang. Saya terima aduan daripada peniaga-peniaga kecil, setengah mereka tidak ada lesen, yang selama ini adalah realiti di mana mereka berniaga, cari makan, jual goreng pisang, jual nasi lemak dan sebagainya. Jadi bagi mereka, mereka kehilangan satu pendapatan. Saya juga tadi ada ke rumah seorang ibu tunggal dengan 2 anak berada di universiti, yang mana ibu tunggal ini sebelum ini menjual kuih muih, mendapatlah beberapa ratus ringgit sebulan. 2 anaknya berada di universiti dan beliau tidak mahu anaknya bekerja sambilan kerana nak memastikan anaknya habis belajar. Ini adalah pengorbanan yang dilalui oleh ramai rakyat Malaysia, dan ini juga dilalui oleh seluruh dunia. Negara China mengalami kesan yang besar kepada ekonomi mereka. Seluruh dunia lah berhadapan dengan kesan COVID-19. Jadi soalnya bagi saya, sementara kita akur bahawa kita akur bahawa cabaran ini adalah satu cabaran yang besar, dan kita perlu mengambil langkah-langkah yang drastik untuk menangani masalah kesihatan tersebut, masalah yang melibatkan nyawa. Kita juga perlu mengambil langkah-langkah yang drastik bagi, kalau graf COVID sekarang meningkat naik, dan kita nak usaha turunkan ataupun melenturkan, tetapi kesan kepada ekonomi dia sekarang ialah ekonomi kita menjunam. Output menjunam, pendapatan menjunam, dan kita mahu lekuk yang berada di bawah ini juga diratakan. Kalau di atas untuk kesihatan kita nak ratakan, turunkan ke bawah, kita juga nak kalau boleh tinggikan lengkuk yang berada di bawah ini, lurah ini, supaya ekonomi kita tidak terjejas begitu teruk. Jadi okey, itu adalah sedikit sebanyak tentang keperluan
soal ekonomi ini, mengapa ia menjadi fokus. Sebagai peringatan anda semua, saya cuba wave kepada siapa yang boleh wave. Ada yang komen pasal library, ada yang troll, ada yang high dan sebagainya. Terima kasih semua. Memang ini ruang terbuka. Anda nak bertanya, anda nak komen, anda nak kritik, saya tidak ada masalah. Saya cuba jawab sebanyak mungkin. Tapi fokus kepada isu ekonomi dan COVID. Kalau lari daripada soalan tu, saya tak jawab. Jaga adab. Kita berbeza pendapat, kita berbeza parti, kita ada ideologi yang berbeza, tetapi kita jaga adab kita sebagai manusia, dan saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Okey. Kenapa bagi saya kita sedikit risau ialah kerana langkah-langkah yang diambil sebelum ini oleh pihak kerajaan terhadap menangani isu COVID dari sudut ekonomi. Pengumuman daripada Bank Negara, bagi saya itu adalah satu pengumuman yang agak positif. Jadi saya tidak ada masalah dengan pengumuman Bank Negara. Tetapi setakat ini pengumuman daripada pihak kerajaan tentang langkah-langkah ekonomi yang lain, yang paling menerima kritikan yang besar ialah soal bagaimana kerajaan membenarkan rakyat untuk mengeluarkan RM500 setiap bulan selama setahun daripada akaun 2 KWSP. Jadi bila perkara ini timbul, rakyat tentulah marah. Sebab apa? Sebab apa rakyat marah? Pertama ialah soal gaji rakyat Malaysia ini sebenarnya agak rendah. Ini satu perkara yang saya secara konsisten bangkitkan, termasuk di dalam parlimen, bahawa soal kadar gaji rendah di Malaysia ini berbanding dengan negara-negara lain adalah satu realiti. Jadi bila KWSP ini adalah peratusan daripada gaji mereka, maka sudah tentulah ia akan memberi kesan kepada apa yang mereka ada dalam KWSP, dan ini hanyalah akaun 2. Kajian daripada, katalah saya kajian daripada KRI, Institut Penyelidikan Khazanah. Ini bukan kajian daripada Keadilan, bukan kajian daripada Amanah atau DAP, tapi kajian daripada KRI yang ada kaitan dengan kerajaan, mengatakan bahawa hampir separuh daripada pencarum KWSP hanya mempunyai simpanan mencukupi untuk keluarkan RM500 selama 6 bulan. Maknanya hampir separuh, hampir 50%, mereka hanya ada RM500 kalau nak keluarkan untuk selama 6 bulan. Tak cukup setahun sebagaimana yang dianjurkan oleh kerajaan. Kesan dia kedua apa? Kesan dia kedua ialah rakyat mempunyai wang yang semakin kurang untuk persaraan. Ramai 3 tahun lepas habis kerja, duit KWSP habis. Itu realiti yang dihadapi oleh ramai. Kalau kita lihat negara-negara maju, negara-negara OECD, setakat ini rangsangan fiskal yang diumumkan ialah sekitar 4 hingga 10% daripada KDNK ataupun GDP mereka. Indonesia 1.4%. Kita sedia maklum bahawa Indonesia adalah satu negara yang ekonominya mungkin sedikit belakang, tetapi tumbuh dengan pantas. Mereka 1.4% daripada KDNK. Tetapi Malaysia, kalau setakat ini kita lihat langkah yang diumumkan, yang disiapkan ketika zaman Kerajaan Pakatan Harapan untuk COVID ini di peringkat awal, yang kemudian diumumkan oleh Tun Dr. Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri interim, bersama-sama dengan langkah-langkah yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin, Perdana Menteri yang baru-baru ini, termasuk suntikan kepada kerajaan negeri dan suntikan kepada sektor kesihatan, ia hanyalah 1.2% daripada KDNK. Jadi jauh daripada piawai 4 sehingga 10%. Jadi saya berharap, saya bukan nak soal, saya hanya menyatakan hakikat dan fakta. Saya berharap bila Perdana Menteri membentangkan stimulus, beliau memberikan satu stimulus yang benar-benar komprehensif, yang benar-benar dapat memacu ekonomi, dan ia harus ada anjakan paradigma daripada pemikiran ekonomi sedia ada, bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Sebab itu baru-baru ini ada 3 rakyat Malaysia, seorang doktor, Dr. Helmi Nadin, seorang pakar ekonomi,
Nadia Jalil, dan seorang aktivis dan juga ahli perniagaan iaitu Arif Astaman. Mereka menulis di dalam satu surat terbuka meminta supaya satu sidang parlimen diadakan oleh pihak kerajaan, supaya sebab dalam sistem negara kita kalau nak luluskan belanjawan tambahan yang besar yang tidak menggunakan peruntukan yang sedia ada, maka ia memerlukan kelulusan parlimen, ia memerlukan belanjawan tambahan, dan satu sidang parlimen kata mereka perlu diadakan sebelum tarikh pembukaan parlimen yang dijadualkan pada 18 Mei. Dan dalam tulisan saya semalam di Sinar Harian dan juga di Malaysia Kini, saya menyokong saranan tersebut supaya kita ada satu inisiatif yang diluluskan di parlimen. Tentu kerajaan yang memerintah hari ini, Kerajaan Perikatan Nasional, tanggungjawab berada di pihak mereka untuk mengusulkan pakej tersebut, tetapi boleh dibincangkan ya, sebab ini krisis nasional, ini krisis negara, ia perlu dibincangkan dengan pihak pembangkang, tidak kira Pakatan Harapan atau parti-parti yang lain, dan sudah ada mekanismenya ya. Saya suatu ketika dahulu pernah menganggotai jawatankuasa pilihan khas bajet ataupun belanjawan yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Mustafa Muhammad yang sekarang merupakan menteri yang bertanggungjawab untuk hal ehwal ekonomi, dan juga di antara anggota lain selain daripada saya sendiri ada dua lagi menteri, iaitu Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Menteri KPDNHP dan juga YB Khairi Jamaluddin ya. Saya juga salah seorang daripada anggota jawatankuasa tersebut. Itu nama dia JKPK belanjawan. Tujuan ya, ini soal teknikal lah, tapi JKPK ni dia membolehkan ahli parlimen daripada semua pihak, kerajaan dan pembangkang, untuk melihat ya, cadangan yang dibuat oleh kerajaan dan memberi input. Dan tahun lepas misalnya, antara soal yang paling sensitif, soal sama ada hutang negara kita 1 trilion atau tidak, dan satu penyata telah dikeluarkan bahawa memang betul hutang dan liability negara berjumlah lebih 1 trilion, yang mana semua anggota ketika itu, Tok Pa sendiri, Khairi, semua menandatangani secara sebulat suara penyata yang dikeluarkan oleh jawatankuasa itu ya. Jadi ia satu bipartisan consensus. Kali ini apa salahnya, misalnya ini cadangan saya, kerajaan ya, itu pihak BNF, Bank Negara, Kementerian Kerajaan sediakan satu package rangsangan ekonomi yang betul-betul komprehensif, bawa kepada JKPK untuk dibincangkan dalam satu mesyuarat khas ya, dan kemudian perkara ini boleh dibawa ke sidang parlimen. Saya yakin, saya ada 100% keyakinan, tidak kira Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan, UMNO, PAS, Keadilan, tidak ada masalah untuk kita meluluskan satu pakej sekiranya wujud satu perbincangan yang betul-betul komprehensif dan ia memberikan satu solusi yang menyeluruh. Ada orang kata tengah-tengah COVID ni nak ada sidang parlimen ke? Sebenarnya bagi saya tidak ada masalah kalau dibuat secara teratur. Parlimen tu cukup untuk 1 meter social distancing dan sebagainya. Elok juga kalau setengah YB suka menjerit-jerit tu, kita pakai face mask kan. Hanya yang betul-betul berucap, buka face mask dan berucap dengan baik. Jadi itu tidak ada soal lah. Tapi bagi saya itu satu perkara penting, sebab dalam soal krisis ini, ia bukan soal undi percaya tak percaya, soal tukar kerajaan. Itu bagi saya soal kedua. Soal utama sekarang ialah penyelesaian ekonomi untuk rakyat. Jadi itu bagi saya yang paling penting saya nak cadangkan di sini, ialah supaya parlimen diadakan satu sidang khas dan kena dibuat secepat mungkin. Tidak boleh tunggu 18 Mei. Mungkin satu package itu disediakan 1-2 minggu, saya tak tahu. Kemudian JKPK menelitinya, ada wakil daripada kerajaan, wakil dari pembangkang, kemudian ia dibawa ya, ke parlimen dalam mungkin tempoh 2-3 minggu lagi untuk kita bagi satu input yang komprehensif. Jadi kita perlu satu pemikiran yang benar-benar luar daripada kerangka ekonomi yang sedia ada. Saya jawab 1-2 soalan. Saya nak jawab mengapa perkara ini perlu satu
anjakan paradigma yang luas. Okey, kalau tak nak dengar, boleh ya. Ini adalah satu forum yang terbuka ya. Kita nak bercakap tentang penyelesaian, dan saya juga bercakap tentang nak cari penyelesaian dui parti. Bukan soal Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional. Tapi sebagai pembangkang, ya, saya juga ada tugas untuk memberi bangkangan yang konstruktif kepada pihak kerajaan. Baju ya, baju Butterfingers ya. Saya nak tengok ada lagi ke? Ada soalan. Banyak komen pasal t-shirt ya. Ya, saya setuju ya. Saudara Saufi Faiz. Dia kata kesian golongan yang tak ada KWSP dan golongan peniaga yang kecil yang tiada lesen. Harap golongan ini dapat dibantu. Ini realiti. Macam saya kata, ramai orang tabungan di Malaysia ni sangat rendah. Banyak misalnya orang Melayu, dia ada ASB. Ya, ini simpanan untuk untuk masa depan. ASB ramai daripada rakyat Malaysia sebenarnya bawah RM5,000. Ya. RM5,000 maknanya kalau katakan 500 bulan, hanya 10 bulan, tak cukup setahun pun. Dan ini bermakna masa depan nanti waktu dia nak pencen ke, anak nak kahwin ke, anak nak belajar ke, wang ini tidak dapat digunakan. Kita banyak, baru-baru ini saya mengkritik tuan anak saya, tapi kita observe dia, alhamdulillah dia okey lah, tak ada simptom COVID setakat ini, alhamdulillah, dan kita akan monitor. Saya dah lari topik. Sebenarnya baru-baru ini ada seorang tu komen ya, seorang ahli akademik, dia memberi komen bahawa orang Melayu tidak ada masalah sebab banyak kerja kerajaan, banyak kerja GLC, jadi mereka ada kerja yang terjamin. Tapi orang syarikat-syarikat ataupun industri kecil dan sederhana, IKS atau perusahaan kecil dan sederhana yang banyaknya bukan Melayu ya, mereka yang tidak dibantu hari ini. Saya nak betulkan, dan saya telah betulkan secara terbuka kepada ahli akademik itu tidak betul, sebab ramai orang Melayu yang bekerja di PKS ini. Mungkin sebahagian besar tauke-taukenya adalah Cina atau India atau bukan Melayu. Tetapi ramai orang Melayu, ramai orang Bumiputera yang Sabah Sarawak yang menjadi pekerja di situ. Ramai orang Melayu yang bekerja secara tidak formal, yang tidak dapat kerja kerajaan. Ramai orang Bumiputera misalnya yang menjadi kaum tani, kaum nelayan. Jadi sebab itu bagi saya perkara itu perlu diperbetulkan, dan kita cukuplah ya, jangan kita lihat perkara ini dari sudut kerangka kaum, tapi kita lihat ini dari sudut soal nak selamatkan rakyat Malaysia ya, sebab dan juga warga dunia ya, sebab kalau kita orang sebelah tu, orang bukan bangsa kita terkena COVID dan kita berjumpa dengan mereka, berinteraksi dan kita terjangkit ya, waktu tu tak timbul dah kita ni kaum apa. Nah, teringat baik-baik kata-kata Susan Lancaster dalam filem ahli setan ke mekanik lah yang kata tak kira lah warna kulit apa pun, kita orang Malaysia. Dan lebih penting lagi, ada orang persoal, kita perlu ke nak bantu pekerja asing, perlu ke kita nak bantu pelarian yang ada di dalam negara kita. Saya nak ingatkan, COVID-19 ini, virus ini, mereka tidak kenal, tak tengok kad pengenalan. Dia nak kena kat kita, nak jangkit kat badan kita, dia akan jangkit ya. Kita tengok di pemimpin ramai yang kena ya, orang-orang atasan dan sebagainya. Jadi tidak mengenali siapa ya, jadi kita kena mencari penyelesaian bersama. Saya akan cari 2-3 soalan sebelum saya go to the next topic. Bagaimana kita nak kerangka ekonomi yang besar ni. Okay, Miss Miller dia kata bakpo tak setuju waktu bake KWSP, molek boh time-time gini. Ambo lama dah minta kerajaan waktu bake. Kecak Kelantan sikit terjemahan dia dalam bahasa Melayu rasmi, kenapa tak setuju keluarkan KWSP. Benda ni bagus. Waktu-waktu ni dia dah lama minta nak keluarkan KWSP. KWSP ini dibuat oleh kerajaan sebagai tabungan
waktu kita bersara nanti. Sekarang apa yang kita berlaku di negara kita, kadar gaji kita dah lama tak meningkat dengan kadar yang sepatutnya. Harga barang naik macam ni, tapi gaji naik macam ni. Ada yang tak naik gaji, ada yang hilang kerja. Itu satu. Jadi tabungan KWSP dia kecil. Kedua, kerana yalah kita tolak ke tepi wabak seperti COVID, tetapi kerana kemajuan perubatan, kerana mungkin gaya hidup sihat dan sebagainya, kesedaran yang lebih tinggi, manusia hari ini di seluruh dunia secara umum hidup lebih lama berbanding dahulu. Maknanya jangka hayat mereka lebih lama. Jadi kalau bersara pada umur 60, hidup sampai anggaran purata, ada orang hidup lama, ada orang hidup sikit, itu ajal mereka, tetapi purata sehingga 75, 80 tahun mungkin, wanita hidup lebih lama daripada lelaki, maka bagaimana mereka nak guna wang KWSP itu kalau KWSP itu telah digunakan lebih awal. Memang ada hari ini boleh digunakan untuk pembelajaran, akaun 2, boleh digunakan untuk beli rumah, tapi itu ialah satu pelaburan. Sebab beli rumah ini satu pelaburan yang kemudian boleh diwarisi oleh anak-anak, harganya akan meningkat secara umum, pendidikan akan membantu mereka dapat kerja yang lebih baik. Tapi seboleh-bolehnya kita tak mau sentuh KWSP. Macam saya kata, ada kajian yang menyatakan lepas 3 tahun lepas bersara, wang KWSP itu habis. Nak hidup macam mana? Dengan anak kita, sara kita, Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang anak kita pula yang kena sara anak kan hari ni. Jadi walaupun anak tu dah habis belajar, dah pergi universiti dan sebagainya, kita pula kena sara anak. Jadi sebab itu kita perlu cari satu penyelesaian yang besar. Okey. Ahnaf Mara. Tak tahu nama betul ke nama tak betul. Okey, thank you sebab jadi top fan saya. Rakyat tak marah pun. Hang yang hasut supaya rakyat marah. Saudara, saya turun ke bawah. Saya jumpa orang di kawasan saya, ketika saya sampaikan bantuan, rakyat bertanya, rakyat WhatsApp saya, rakyat email saya, rakyat tulis di Facebook dan juga di Twitter saya. Saya baca. Jadi itu adalah soal pakar-pakar ekonomi juga mengkritik langkah tersebut. Jadi jangan kita mengkritik kerana kita sayang, bukan kita mengkritik kerana kita semata-mata nak ni. Kalau macam saya kata, kalau cadangan itu bagus, saya beri jaminan bahawa Pakatan Harapan akan memberi sokongan kepada cadangan tersebut. Okey, saya akan Saudara Ijan Lana ni, saya harap Saudara Ijan Lana, kita bukan bercakap zaman Nabi, kita bercakap soal zaman moden ini, jangka hayat manusia telah meningkat secara purata. Tiap-tiap masa ia meningkat semakin tinggi, dengan kemajuan perubatan dan sebagainya. Jadi sebab itu dulu pencennya 55 tahun. Sekarang pencennya dah naik ke 60 tahun. Ada orang kerja lebih tua lagi. Jadi sebab itu, sebab kerajaan melihat bahawa tak mampu nak tanggung orang yang bersara dan hidup lebih lama. Saudara Syahrul Hatta nak berdialog boleh? Lepas ni akan tinggalkan soalan. Okey, jadi adakah kita boleh ataupun kita perlu pasrah saja? Makna krisis ini terlalu besar, tak ada penyelesaian, hutang kerajaan dah banyak dan sebagainya. Saya nak bagi suasana, saya punya perumpamaan dalam artikel yang saya tulis di Sinar Harian semalam ialah bahawa situasi yang kita hadapi pada hari ini ialah seperti peperangan, dan perang yang spesifik yang paling besar bagi kesan kepada ekonomi dunia, termasuk ekonomi maju ketika itu, ialah Perang Dunia Kedua. Ia satu krisis besar. Sebelum itu ada satu kegawatan, Great Recession, yang dialami kejatuhan pasaran Wall Street 1929. Waktu itu pakar-pakar ekonomi terlalu terikat dengan pemikiran sedia ada dan tidak mahu keluar daripada kotak. Maka apa yang berlaku? Kita lihat bahawa masalah itu tidak selesai, sehinggalah kerajaan cuba, mungkin Franklin Roosevelt di Amerika Syarikat cuba selesaikan. Tetapi kemudian kita lihat dunia berperang, dan ketika berperang suasananya luar biasa. Macam hari ini, dia satu gangguan, satu situasi yang tidak dihadapi secara biasa. Macam hari ini orang tak boleh keluar rumah. Maknanya keluar pun sedikit-sedikit je lah, tak boleh keluar secara macam dahulu. Syarikat penerbangan sakit, orang kerja hotel sakit, orang
banyaklah ya, orang tidak boleh hidup seperti biasa. Jadi kesan dia apa? Kesan dia ialah bahawa Ilhan, okey. Okey, ni Ilhan dia nakal sikit. Okey, Hey. tak adalah. Okey, kesan dia apa? Kesan dia ialah bahawa kita lihat perlu satu pemikiran yang baru. Apa yang dibuat misalnya di Amerika Syarikat? Satu undang-undang yang sangat besar kesan dia kepada masyarakat Amerika bertahun-tahun dan menjadikan Amerika antara negara yang termaju di dunia ialah apa yang dipanggil sebagai GI Bill. Ya, kita ingat GI Joe, ya, tentera-tentera Amerika tu. GI Bill ini dibuat untuk veteran-veteran perang. Ya, askar Amerika pergi berperang, Perang Dunia Kedua, mereka pulang. Apa yang kerajaan Amerika nak buat untuk mereka? Waktu itu kerajaan telah memberikan faedah yang begitu besar kepada sebagai terima kasih mereka, penghargaan mereka kepada tentera-tentera, kepada veteran ini. Maka mereka memberikan peluang pergi ke universiti dengan tajaan, dengan pinjaman, dengan dengan tajaan, dengan pinjaman, dengan tempat di universiti secara meluas, ya. Pada masa yang sama mereka diberi tanah, mereka diberi pinjaman untuk berniaga dan sebagainya, ya, tentera-tentera ini. Jadi kemudian 10, 20, 30 tahun selepas itu, yang kita lihat ada kelas menengah, orang yang hidup dengan agak baik, gaji baik, boleh pergi, bukan setakat cukup makan, cukup minum, boleh bercuti, boleh menjaga pendidikan anak-anak mereka dan sebagainya. Kelas menengah ini, ya, dia punya anchor dia, asas dia ialah veteran-veteran tentera yang dibantu oleh GI Bill. Ya, pada waktu itu GI Bill ini, Franklin Roosevelt sendiri yang agak prihatin kepada marhain, kepada rakyat biasa, dia sebenarnya mula-mula agak sangsi sebab dia nak bantu semua, tak kira tentera atau bukan, nak fokus kepada golongan B40. Tetapi dia telah diyakinkan bahawa perlu dibantu semua veteran tentera sebab mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka dan akhirnya ia telah memberi satu kesan yang besar kepada ekonomi Amerika. Britain ada satu kerajaan perpaduan ataupun ialah istilah dia National Unity Government ketika perang. Waktu itu parti konservatif, parti buruh, mereka berada bersama. Parti Perdana Menteri ialah Churchill daripada konservatif. Clement Attlee juga berada dalam kabinet, dia adalah ketua parti buruh. Mereka ni macam PHPN lah. Kalau dulu Muafakat Nasional dengan PH, ya, makna musuh ketat, ya. Kalau dulu-dulu UMNO PAS, dululah. Jadi tapi mereka pada waktu itu mereka duduk bersama dengan hasrat untuk selesaikan untuk berhadapan dengan perang. Selepas perang, Winston Churchill kalah pilihan raya dan Clement Attlee membentuk kerajaan Parti Buruh. Apa yang dibuat, ya, dalam keadaan ekonomi Britain yang sebelum itu merupakan kuasa besar terbesar dunia dengan empire yang besar, termasuklah Tanah Melayu, termasuklah Sabah dan Sarawak ketika itu. Maka mereka telah melakukan satu apa yang dipanggil negara kebajikan, sama macam istilah yang digunakan oleh PAS, ya, welfare state, dan mereka telah memperkenalkan apa yang dipanggil insurance, national insurance ataupun insurans kebangsaan, faedah untuk orang yang hilang kerja, dan mereka telah memperkenalkan sistem kesihatan yang ditanggung sepenuhnya oleh rakyat ataupun kerajaan yang dipanggil National Health Service ataupun NHS. Sampai hari ini NHS menjadi satu kebanggaan kepada rakyat Britain. Tidak ada parti, ya, yang berani untuk menyentuh NHS ini sehingga ke hari ini, ya. Beza dengan Amerika misalnya, Amerika tidak ada satu sistem kesihatan kebangsaan. Banyak terpaksa berharapkan insurans swasta, hanya yang betul-betul susah ada akses kepada bantuan kerajaan dari sudut kesihatan. Jadi ini telah memberi asas kepada satu negara yang sihat, negara yang mana orang yang tertinggal dibantu, dan ini menjadi mengapa, ya, walaupun ada masalah dalam ekonomi Britain, tetapi secara umumnya mereka tetap menjadi antara negara yang maju di dunia dan dapat mengatasi, ya, kesan daripada Perang Dunia Kedua.
Di Jerman ni lawan dengan Amerika dan Britain pada Perang Dunia Kedua. Di Jerman, apa yang dibuat, Jerman ni mereka bangkit semula daripada Perang Dunia Kedua. Mereka tewas kepada Amerika. Mereka bangkit semula. Mereka juga dijajah sebahagiannya oleh Soviet Union. Maka mereka telah melakukan antara langkah besar ialah penggantian mata wang, mata wang lama yang digunakan pada zaman Hitler dengan Deutschmark. Deutschmark, maaflah kalau Jerman saya tak berapa sedap. Deutschmark ini ialah mata wang Jerman yang baru yang diperkenalkan pada 1948 tak silap saya, dan pada masa yang sama dalam langkah memperkenalkan Deutschmark ini, 90% daripada hutang pihak kerajaan dan pihak swasta dihapuskan begitu saja, macam dimaafkanlah, orang kata dihilangkan hutang ini. Jadi ekonomi yang selama ini banyak hutang, tak dapat bergerak, orang tak dapat melabur, akhirnya telah bangkit, dan itulah yang dipanggil sebagai Miracle of the Rhine. Rhine inilah satu sungai yang ada di Jerman, dan ia telah menjadi asas kepada ekonomi Jerman yang menjadi begitu kukuh sehingga ke hari ini. Jadi itu semua berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Apa kesamaannya? Apa persamaannya? Perang Dunia Kedua ini ialah satu peristiwa yang telah memberi impak, yang telah mengganggu satu perkara Black Swan, bukanlah Black Swan, tetapi satu perkara yang telah merosakkan ekonomi satu dunia. Wabak COVID juga satu perkara yang sama. Maka mereka telah menggunakan pendekatan yang berbeza untuk berhadapan dengan masalah yang ditinggalkan oleh wabak oleh Perang Dunia Kedua. Jadi kita perlu keberanian yang sama yang kita lihat bukan saja di Malaysia untuk berlaku adil. Di seluruh dunia, selain daripada beberapa negara, kebanyakan negara masih lagi orang kata garu kepala nak cari bagaimana mereka nak berhadapan dengan wabak COVID. Jadi itu yang saya kata perlu satu pemikiran yang berani, dan ini memerlukan persetujuan daripada semua pihak. Dan ini bukan bermakna kami dengar dan kami taat dan kami sokong secara membuta tuli, tetapi bermakna ada perbincangan, ada supaya kita dapat satu muafakat yang kita dapat gunakan untuk memacu ekonomi negara dalam keadaan yang tidak menentu ini. Okay, saya akan dah 8.40 nanti pukul 9, 1 jam saya akan akhiri live saya. Takkan nak jadi macam filem pula kan. Okay, saya akan jawab beberapa. Ya, saya setuju. Kita ada kekuatan tentang saudara Mahathir Mohamad Tahir. Ya, saya setuju. Kementerian Kesihatan kita ada kekuatan tersendiri. Dari segi doktornya, ya, kita punya ketua pengarah kesihatan, Datuk Nur Hisham, ketokohan dia cukup hebat. Doktor-doktor jururawat kita, kepakaran yang ada dalam hospital kita hebat dan ada dipuji di seluruh dunia. Itu kita tak nafikan. Tetapi apa yang masalah yang dialami oleh hospital-hospital di negara, bukan soal doktor, bukan soal jururawat, bukan soal pembantu hospital. Masalahnya ialah bertahun-tahun. Ya, tak kira kita bukan soal nak tunjuk parti ke apa, tetapi bertahun-tahun, berdekad-dekad kita telah tidak memberikan peruntukan yang mencukupi untuk hospital-hospital di negara kita. Kesan dia apa? Banyak doktor pergi bertugas di sektor swasta. Kesan dia apa? Kita ada ramai graduan. Ada orang kata Malaysia ini berbanding dengan penduduk mungkin graduan perubatan yang paling ramai di dunia. Tetapi kita sekarang ada masalah houseman yang tidak dapat pekerjaan dengan begitu lama. Sebab tidak cukup hospital dan tidak cukup pakar untuk melatih mereka. Sebab houseman graduate daripada universiti, tetapi mereka perlu bekerja di hospital. Mereka perlu dilatih, dibimbing oleh doktor-doktor pakar, doktor-doktor senior, dan itu tidak ada. Peralatan tidak mencukupi. Kita tengok perkara-perkara yang dikongsi, apa yang terpaksa dibuat. Dan alhamdulillah banyak usaha-usaha 3D printing, usaha kreatif yang diambil oleh rakyat Malaysia, kita puji. Tetapi akhirnya adalah tanggungjawab kerajaan untuk memastikan perkara ini diatasi. Jadi sebab itu
bagi saya hari ini ya, bila kita bercakap kita nak ada satu model ekonomi baru dan menyuntik wang yang banyak, baru-baru ini kerajaan telah memasukkan berapa 500 juta kepada KKM. Kita jangan lupa misalnya PPUM juga antara pusat merawat COVID, tetapi PPUM tidak berada dalam sistem KKM. PPUM di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi itu juga perlu dapat perhatian. Doktor, jururawat kita, pekerja-pekerja sektor kesihatan yang bertugas dengan begitu hebat perlu diberikan layanan yang terbaik oleh kerajaan. Jadi sistem yang kita ada pada hari ini ialah disebabkan pengabaian yang sekian lama, sebab kita tidak, macam saya kata, tidak memberikan peruntukan yang cukup dan juga berlaku ketirisan selama ini. Procurement dan sebagainya ada perkara berlaku. Doktor minta benda lain, dapat benda lain. Jadi misalnya apa ya, kita sekarang saya ingat dah tengok kita mungkin perlu buat hospital sementara. Ya, misalnya kita ambil stadium-stadium yang tidak digunakan, boleh dibuat misalnya hospital sementara. Ada dibuat misalnya di negara China. Pengeluaran peralatan dan ubat yang berkaitan dengan COVID juga sangat penting. Dan kita juga perlu misalnya menggunakan, ya, alhamdulillah hari ini saya bertemu saya di satu checkpoint ataupun satu hentian polis di Wangsa Melewati. Saya bertemu dan bertanya khabar. Alhamdulillah, tengok dengan sumbangan daripada negara luar dan sebagainya, kita juga bagi sumbangan sedikit untuk membantu mereka. Tetapi kita perlu, ya, anggota tentera, kita perlu anggota polis, anggota tentera khususnya, untuk misalnya kita bina satu tim daripada tentera untuk membersihkan hub-hub awam, tempat pengangkutan, sekolah, rumah ibadah, ya, sebelum kita habis kita punya perintah kawalan terhad ini. Maka kita perlu melakukan perkara ini secara besar-besaran, dan tentera adalah aset terbesar kita, aset negara kita yang terbesar untuk dimobilisasi untuk perkara ini, dan ini memerlukan wang untuk dibuat secara baik. Kedua, apa yang kita perlu itu adalah perkara yang immediate, tetapi yang selepas ini, ya, bila kita nak bangkit daripada COVID, ialah kita perlu satu lagi ketika wabak COVID ini melanda, ialah kita perlu pertama ialah perlu memudahkan rakyat duduk di rumah. Saya baca laporan di luar negara, ada masalah kelajuan internet. Kerana mungkin ramai orang duduk di rumah, ya, mereka tengok Netflix, atau mereka buat kerja work from home, atau mereka tengok YouTube, tengok video mengarut, atau buat live macam saya, maka bandwidth internet itu menjadi perlahan. Jadi semua ini perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan, pihak syarikat utility. Tapi bil-bil utility juga, ya, ada beberapa pengumuman, dan kita berharap pengumuman yang lebih besar, kerana rakyat bergelut, ya, dalam keadaan tak kerja ini untuk membayar bil elektrik misalnya, bil, dan ini adalah satu masalah yang real. Saya tak tahu betul atau tidak, tapi saya terima satu message tentang seorang ibu bapa yang bila guru buat pembelajaran secara virtual, dia kata dia minta maaf, dia kata boleh tak dia pinjam duit untuk dia beli kredit untuk data, sebab data dia dah habis. Dan ini ialah cerita yang real, ya, yang berlaku di negara kita. Jadi bagaimana kita perlu satu langkah yang di luar kebiasaan, luar kelaziman untuk mengatasi masalah ini. Dan ini berlaku di negara-negara Eropah misalnya, tentang penangguhan bayaran bil utility dan sebagainya. Dan isu sokongan pendapatan mereka yang ada gaji, ya, mungkin tak boleh diberi gaji 100% dalam keadaan ekonomi yang mengecut atau gawat, tetapi sekurang-kurangnya 70%, 50% ada dibuat juga di beberapa buah negara. Skim insurans pekerjaan ataupun employment insurance scheme itu perlu diperluaskan di bawah Perkeso. Bukan keadaan yang ada pada hari ini, tetapi diperluaskan lagi. Isu perumahan adalah sangat asas. Kita tak nak sebab COVID ramai rakyat kita berada di jalanan, jadi gelandangan. Itu bukan option. Kita tidak mahu. Lagi-lagi dalam keadaan ada wabak, ya. Jadi sebab itu saya berharaplah, ya, Kementerian Wilayah, pihak DBKL misalnya, itu saya bercakap tentang kawasan saya, memikirkan kawasan PPR, ya, buat
Kalau paling radikal, penghapusan hutang ataupun beri diskaun yang sebesar-besar kepada orang yang ada tunggakan rumah, supaya tidak ada keperluan untuk mereka, sebab mereka hari ini yang meniaga, yang bawa taksi semua, mereka tidak ada kerja. Jadi kita harap mereka dapat mempertimbangkan perkara tersebut. Tapi akhirnya apa yang perlu untuk kita menghidupkan semula ekonomi kita? Ini perlu satu, rakyat berbelanja. Tapi untuk rakyat berbelanja, mereka perlu ada duit. Untuk ada duit, mereka perlu ada kerja. Tapi sekarang situasinya ialah kritikal. Jadi BSH, dulu dipanggil BRIM, ya. Kemudian kita memperbaikinya di bawah Pakatan Harapan jadi Bantuan Sara Hidup, yang masih wujud pada hari ini. Kita berharap ada peningkatan yang betul-betul radikal daripada segi jumlah wang yang dibekalkan menerusi Bantuan Sara Hidup, supaya rakyat dapat wang yang kemudian mereka boleh belanjakan, yang kemudian dengan ini menghidupkan semula kitaran ekonomi. Yang paling radikal ialah kita mempertimbangkannya B40 ataupun B40 dan MA. Okey, ada masalah gangguan internet, cakap pasal internet tadi. Kita bercakap tentang B40 dan M40, sebab orang M40 pun ramai juga, saya tahu orang M40 pun ramai juga yang merana, mungkin hanya T20 yang betul-betul dapat survive. Jadi kita berharap golongan ini, misalnya ini satu cadangan perlu dipertimbangkan oleh pihak pakar-pakar. Mereka diberi satu wang secara percuma, itu dipanggil Universal Basic Income. Tak kira sesiapa dia dapat. Sebab apa? Walaupun tanpa COVID, sebelum ini perkara ini telah dikaji oleh pakar-pakar ekonomi, sebab mereka melihat hari ini peluang pekerjaan semakin sedikit. Kita pergi McDonald's, dulu kita order dengan orang. Ilhan dia dengan McDonald's sudah mata terbeliak. Bila kita pergi McDonald's, dulu kita order dengan orang. Hari ini kita order dengan mesin. Bank, dulu ramai teller, hari ini juga banyak pakai mesin, sebagainya lah. Jadi ini mengurangkan, ini ada perbahasan yang besar. Cuma soalnya dalam keadaan kita belum dapat cari ganti, pekerjaan bernilai tinggi, berkemahiran tinggi dan sebagainya, kita kena mengakui bahawa ada yang perlu, yang mungkin ada mereka tidak dapat kerja, dan ini kita perlu Universal Basic Income. Mana semua orang dapat duit, jadi mereka sekurang-kurangnya ada duit untuk digunakan. Anda mungkin boleh bawa Grab. Hari ini alhamdulillah orang yang bawa Grab Food Panda memang banyaklah, kalau tempat yang ada Food Panda dan Grab Food. Tetapi sampai bila? Jadi inilah kita perlu Universal Basic Income. Dan langkah yang paling radikal untuk perkara ini ialah helicopter money. Istilah dia macam campak duit daripada helikopter. Dan ini bermakna kerajaan menerusi suntikan fiskal dan juga memberi wang kepada rakyat secara percuma, supaya rakyat ini dapat gunakan duit ini secara besar-besaran. Bukan pakai duit KWSP, bukan pakai duit ASB, PNB dan sebagainya, tapi duit kerajaan. Jadi duit kerajaan ini nak datang daripada mana? Kita ada hutang dan liability yang sangat besar, Bila kita buat helicopter money, dia akan memberikan kesan kepada balance sheet ataupun penyata imbangan bank negara. Saya tidak nafikan, tetapi dalam keadaan, orang kata dalam keadaan yang terdesak, maka kita perlu satu langkah yang luar biasa. Dan saya tidak bercakap kosong, Hong Kong telah berbuat demikian. Sebelum ini kita tahu Hong Kong ada masalah rusuhan yang besar. Ini kerana wujud ramai rakyat tak mampu ada rumah di Hong Kong. Dan menjadi satu rusuhan yang besar, dan bila berlaku wabak COVID, yang lebih banyak berlaku di tanah besar China, walaupun Hong Kong sebahagian daripada China, tetapi di Hong Kong, kalau tidak silap saya, tidak ada kes atau tidak banyak kes. Apa yang dibuat oleh kerajaan, sebab China sebagai ekonomi besar dan ekonomi induk di sana memberi kesan yang besar kepada Hong Kong, maka kerajaan telah umumkan pemberian wang tunai 10,000 Hong Kong dollars. Kalau dalam duit Malaysia kira-kira 5,700 ringgit. Free, kerajaan bagi. Dengan itu orang dapat duit. Dia dapat duit, orang dapat belanja. Bila orang dapat belanja, orang yang jual makanan, orang yang buat bisnes dan sebagainya, mereka dapat hidup dan ekonomi dapat berlangsung dan terus. Sebab inilah satu situasi yang luar biasa. Saya berharap ini antara perkara yang dapat diambil kira. Antara
yang disebut baru-baru ini oleh Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia. Mereka jangkakan dalam keadaan hari ini, ya, sebab benda ni kesan dia belum dilihat secara menyeluruh. Bila lepas habis, insya-Allah kita doakan COVID-19 dan sebagainya, langkah tinggal di stay at home dihentikan, kita balik ke sekolah, balik ke pekerjaan, tapi ia akan memberi kesan kepada ekonomi kita sehingga mungkin 1 juta pekerjaan terjejas. Bukan cakap saya, ini kata persatuan yang mewakili perusahaan kecil dan sederhana. Jadi sangat penting, ya, supaya kerajaan melakukan memberikan helicopter money ataupun universal basic income untuk mengisi kekosongan ini. Kita harus ingat, dalam ekonomi ada 3 watak utama. Pertama ialah isi rumah, household, ya. Saya Ilhan, ni saya Ilhan, ni ialah isi rumah, ya. Kami berdua isi rumah. Anda, suami atau isteri anda, anak-anak anda, itu satu isi rumah lah, yang duduk dalam satu rumah. Kemudian kita ada perniagaan, bisnes, ya, orang yang jual nasi goreng, orang yang jual goreng pisang, orang yang ada restoran, malah orang yang ada bisnes besar, ya, jual kereta dan sebagainya. Itu perniagaan. Dan kita ada kerajaan. Hari ini isi rumah dalam keadaan yang nazak, perniagaan dalam keadaan yang nazak. Maka menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memainkan peranan untuk menghidupkan semula ekonomi ini. Kita lihat dulu krisis 2008, global financial crisis. Tetapi malangnya bukan saja di Malaysia, malangnya termasuk di Amerika ketika Barack Obama, mereka tidak betul-betul membantu untuk menyelesaikan krisis itu sehingga ke akar umbi, yang kemudian menyebabkan masalah itu berlarutan. Orang biasa, rakyat ni rasa marah, dan bila marah di Amerika, dia jadi soal benci orang luar, benci orang Islam, benci orang kulit hitam, benci orang Latino dan sebagainya. Sebab itu Donald Trump menang. Perkara yang sama juga berlaku di Britain, sehingga akhirnya mereka memilih untuk keluar daripada Kesatuan Eropah, apa yang dipanggil sebagai Brexit. Jadi kita kena ambil, bagi saya, ialah benda ini satu musibah yang besar, satu ujian yang besar untuk kita, peringatan kita. Dan itulah sebagai orang Islam kita diajar ini satu peringatan yang besar. Maka kalau kita tidak belajar daripada apa yang berlaku pada hari ini dan tidak mengambil, orang kata bila ada krisis ada peluang. Inilah peluang untuk kita menukar bentuk ekonomi kita menjadi lebih adil kepada semua kelompok rakyat, ya, menjadi lebih dapat bergerak lebih dinamik ke hadapan. Ini adalah orang kata do or die. Kita tengok negara Jerman, langkah radikal yang diambil pada tahun 1948 telah berjaya menghidupkan negara mereka. Amerika Syarikat, langkah-langkah radikal yang diambil di zaman New Deal, Franklin Delano Roosevelt, pada zaman peperangan seperti GI Bill, telah kemudian membantu untuk menjadi asas kepada pertumbuhan ekonomi negara itu berdekad-dekad lamanya. Jadi ini adalah peluang untuk negara kita. Dan saya berharap, ya, kita dapat berhadapan dengan baik. Saya akan jawab 2-3 soalan sebelum saya mengakhiri akhiri video ini. Okey. Ya, betul, Ahmad Saidi Yusof kata peniaga jalanan tidak ada pendapatan hari ini. Peniaga-peniaga pasar Ramadan, ya, kita tengok boleh berniaga atau tidak, kita tak tahu. Ya, saya bukan nak menimbulkan soal panik, tapi itu adalah satu persoalan yang harus kita tanya demi masa depan rakyat kita. Hanif Mahpa, hello. Yang disekat bukan allowance wakil rakyat, yang disekat adalah peruntukan wakil rakyat. Saya bersuara tentang perkara ini sebelum ini. Zaman dulu, zaman Barisan Nasional, sebelum Pakatan Harapan menang, pembangkang tidak dapat 1 sen pun peruntukan. Zaman kita menjadi kerajaan Pakatan Harapan, kita memberi sedikit duit pejabat kepada wakil rakyat daripada Barisan Nasional, daripada pembangkang, yang juga PAS, ya, dapat waktu itu. Hari ini, ya, perkara sama, di mana wujud ketidaktentuan. Tetapi alhamdulillah ada, misalnya saya boleh sebut di Perak dan di Pahang yang berada di bawah Perikatan Nasional, dibantu pihak pembangkang sedikit untuk pembangkang, iaitu Pakatan Harapan ketika waktu COVID. Saya akui itu satu inisiatif yang baik. Di Selangor wujud kontroversi, yang mana sebagai pembetulan, ya, di Selangor sejak Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan memerintah buat pertama kali,
wakil rakyat pembangkang dapat ada peruntukan untuk pejabat. Dan perkara ini diteruskan sehingga ke Menteri Besar hari ini. Cuma dalam peruntukan yang diawalkan untuk soal COVID itu tidak diberikan. Cuma bagi saya ada mengatakan mungkin lebih baik, lebih molek sekiranya Kerajaan Selangor juga buat perkara yang sama. Saya dapat mesej bahawa di Kerajaan Pusat juga ada diberikan sedikit allowance khas kepada kami. Tapi dalam keadaan yang ideal, sepatutnya semua ahli parlimen yang telah mendapat mandat rakyat dapat peruntukan yang sama. Kita tak tahu bila kita kerajaan, bila kita pembangkang, tapi kalau kita ingat ini adalah amanah kita, maka kita akan bagi kepada semua wakil rakyat. Okey, tak ada soalan. Saya akan tengok satu last soalan. Ya, saya setuju. Saya ingat tak kisahlah era Pakatan Harapan dahulu atau era Perikatan Nasional, penerangan adalah sangat penting. Komunikasi adalah sangat penting supaya rakyat dapat info yang betul. Jangan dia ingat makan ikan singgang. Saya suka daging singgang, ikan singgang saya suka. Ilhan pun suka daging singgang. Tapi tak ada bukti bahawa makan ikan singgang boleh menyembuhkan COVID. Jadi itu antara macam-macam lah cerita yang kita dapat online. Saya pun kadang-kadang orang tanya saya betul ke tak betul. Kadang-kadang saya tak boleh jawab. Tapi kita adalah cara. Kalau sekadar orang forward tu, kalau tak yakin jangan forward. Cuba semak dengan media-media yang sahih, sumber-sumber rasmi sebelum kita forward. Okey, sebagai ucap selamat tinggal, saya akan bagi just a brief kita lalu sejurus saja saya punya perpustakaan. Hari lain mungkin yang santai sikit, kita duduk stay at home ni, saya akan ceritakan tentang buku, buat ulasan buku yang saya baca, dan saya juga akan ceritakan tentang perpustakaan saya. Okey. Jadi kita akan okey. Ini ialah koleksi rare books ataupun buku-buku nadir. Yang paling tua ada 400 tahun, ada buku-buku milik atuk saya, buku-buku susah cari, semua ada kat sini. Okey. Dan kemudian ini ialah perpustakaan saya. Tiada sistem dia lah. Saya tak pakai sistem rasmi. Mungkin Perpustakaan Negara Malaysia tidak akan sahkan. Ini ada Game of Thrones punya kerusi. Mereka tidak akan sahkan sistem susunan saya. Tapi ini sistem yang saya dah pakai lama. Okey. Jadi saya rasa setakat itu sahaja. Dan kita jumpa lagi di masa yang lain. Kita bincang isu-isu yang lain. Dan saya berharap kerajaan akan memberikan pakej rancangan ekonomi yang terbaik. Dan saya yakin Pakatan Harapan, kita sejak wabak ini tiap-tiap hari kita bagi cadangan, kita bagi teguran. Itu tugas kami. Dan tugas kerajaan ialah untuk memberikan dasar yang terbaik. Jadi sama-sama untuk kita selamatkan negara kita daripada wabak gejala COVID yang melanda. Terima kasih dari Nik Nazmi, P118 Setiawangsa.